Putri dua berbaju serong, putri dua bersanggu sender. Apa? Tengah tengok album lama. Ni tengok album lama ni. Nampak satu gambar ni, teringatlah peristiwa tu. 2 kali pengsan tau. Masa kita bawa tarian, masa mempersembahkan tarian Ulik Mayang tu. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Ini pengalaman sebenar aku. Tak ada perasaan kan? Ini pengalaman sebenar aku. Alah, terlalu syahdu pula. So, macam mana agak aku nak cerita ni? Ni pengalaman sebenar aku tau. Aku bukan dengar daripada cerita orang atau aku bukan nak reka cerita, tapi ini pengalaman sebenar. So, masa aku kerja dekat sebuah syarikat, syarikat pula. Masa aku kerja dengan sebuah pusat peranginan yang terkenal di Malaysia ni, tapi tak payahlah aku mention nama. Okay, so aku join lah sebuah culture troupe ni. Culture troupe yang memang ditubuhkan syarikat, dan ahli culture troupe ni pun dipilih daripada staff-staff yang memang ada berbakat lah dalam bidang tarian. Kononnya lah. So aku ni, maknanya aku ni salah seorang yang berbakat lah gitu. Okay, so tujuan culture troupe ni ditubuhkan adalah untuk kita dilatih, kemudian kita akan buat persembahan pentas sama ada pada hujung minggu atau pada cuti umum, dan juga untuk function-function tertentu. So, apa yang aku nak share ni adalah tentang apa yang berlaku dekat resort bawah tu, dekat padang golf tu, masa kita buat persembahan kat situ, dekat cawangan yang dekat bawah tu lah. Kisah-kisah mistik, seram dan misteri. Biasanya kan kita akan buat persembahan dekat Dewan Besar, dekat pentas besar, dekat entrance. Tetapi kali ini dekat cawangan resort dekat bawah tu, kita buat persembahan di kolam. Di kolam tau. So diorang kata, diorang buat persembahan, kita buat function dekat kolam. Okay, right? Tak ada masalah. Kita kan penari profesional. Nak suruh kita buat persembahan atas awan pun no problem. Okay je. Korang nampak tak gambar yang aku tunjukkan tu tadi kan, yang kolam tu? Dekat kolam tu lah kita buat persembahan. Tu gambar aku lah tu, gambar aku perasan diva masa tu kan. Actually bukan perasan diva. Kononnya aku memegang watak putri lah. Kalau tak silap aku, masa tu aku pegang watak putri keempat, tak silap aku. Wow! Maka malam pun tiba. Okay, malam pun tiba. So, kita punya majlis pun bermula. Dan so, dengan persembahan ini, banyaklah yang buat persembahan. Jadi, persembahan kita ni, persembahan yang kira terakhir. Alah, biasalah kan, kalau artis-artis terkenal tu memang selalu yang akhir-akhir, nak kata orang kejutan yang ditunggu-tunggu. Macam tu lah kita. Mengaku tak mengaku, memanglah kita ni macam dah ala-ala artis terkenal lah. Pada masa tu memang rasa macam, wah, divanya aku. Macam tu lah, riak kan. Okay, so apabila tiba turn kita untuk buat persembahan, so memang macam persembahan yang ditunggu-tunggu lah. Persembahan yang kita bawakan ialah tarian Ulik Mayang.
Ulik mayang diulik, ulik dengan jala jemala. Seram weh. Cuma macam tak nak besarkan sangat sebab masih takut kan. So tu salah satu gangguan. Maka dengan itu kononnya lah. Okey. So kita pun tiba turn kita pun keluarlah penari-penari yang memang ditunggu-tunggu. Keluarlah kita semua. Okey, sebelum tu jumlah kita penari ni sebenarnya tak silap ada 11 orang. 7 perempuan yang pegang watak putri yang 7 tu lah, and then 4 lelaki. 4 lelaki ni kita ambil macam ni lah, 3 ni pegang watak nelayan, yang 1 ni watak Tok Bomoh. So ada 11 orang. So keluarlah kita 11 orang ni ke depan pentas. So kita punya susunan tarian ni macam ni tau. Part 1 kita keluar semua, yang tengah kita buat masa tu lah, keluar semua sampailah bila lagu tu dah mention putri ke-7. So semua putri ni akan balik dengan Tok Bomoh ni akan balik ke belakang pentas. So tinggallah yang kononnya yang megang watak nelayan 3 orang ni. Jadi yang lepas tu dan nelayan ni bila kita dah balik tu nelayan ni pun pengsan konon. Nelayan ni pengsan. Lepas dia orang pengsan tu seorang demi seorang sedar, dan tinggal seorang je yang tak sedar. Yang tu yang rakan-rakan dia ni pun acah-acah lah nak panggil Tok Bomoh konon. So kita orang panggil pun Tok Bomoh pun keluar balik daripada belakang pentas tu. Lepas tu dia buatlah upacara konon nak menyembuhkan yang masih tak cicak pun nak menumpang. Dahsyat. Tok Bomoh ni kononnya untuk menyembuhkan dan mengubati yang pengsan yang tak sedar-sedar ni lah. So macam tu lah. Patutnya dia Bomoh ni kononnya Bomoh ni bertarung lah dengan putri, sebab dalam cerita Ulik Mayang ni yang lelaki yang masih pengsan ni kononnya dia jatuh cinta dekat salah seorang putri tu yang Ulik Mayang tu, and then Bomoh tu pula nak berlawan dengan putri tu pula panggil lagi 5 bersaudara dia. Macam tu lah sampailah giliran putri ke-7 tu datang. Yang putri ke-7 ni lah yang kononnya yang baik hati, yang melepaskan nelayan ni, dan dia kata yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat. Macam tu lah skrip kita sepatutnya, step kita sepatutnya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan penuh gaya dan karisma, kita pun mempersembahkan tarian yang memang ditunggu-tunggu. Dah macam pengacara majlis pula aku. Okay, so kita pun keluar, kita penari-penari ni, kita pun keluar and then menari. Wah, masa kita duduk menari tu, kita sempat-sempatlah tengok reaksi orang kan, reaksi penonton. Maklumlah kita kan macam persembahan yang ditunggu-tunggu, memang yang rasa macam diri tu diva lah. Tipu kalau tak rasa macam diri diva. So bila kita keluar tu je orang dah macam wah, macam tu lah, walaupun tak dengar kan dari reaksi dia orang. Mana-mana yang makan tu pun boleh stop makan tengok. Tak rasa macam memang betul-betul lah hebat lah macam kita ni. Macam tu lah kita rasa kan. So dia orang stop makan dan tengok, macam fokus macam setiap step pun tak nak tinggal. Lepas tu goyang badan itu sana sini, macam ni. Okay. Lepas tu sampai, and then dia kan lagu tu akan cakap, putri 6 berbaju serong, putri 6 bersanggu sendeng, putri 6 bersubang gading, putri 6 berselendang kuning. Tiba-tiba tidak diduga, pengsan. Ya, pengsan. So member kita yang memegang watak sebagai nelayan yang pengsan tu, actually semua dia orang tu pengsan sebenarnya, cuma seorang yang pengsan paling lama. So kira dia watak utama lah. Okay, lebih senang lah aku akan panggil dia sebagai R sahaja, senang. Okay, tak payah sebut nama penuh dia.
Tiba-tiba si Arni pengsan. Sepatutnya belum tiba dia, masa dia pengsan. Kan selepas habis sampai putri ke-7, dan kita putri-putri dengan bomoh dia balik ke belakang pentas ni, baru sepatutnya 3 orang tu pengsan. Tapi sebenarnya tak. Ni baru putri ke-6, si Arni terus pengsan. So bila dia pengsan, korang boleh bayangkan lah apa yang berlaku. Takkan kita nak teruskan tarian kan? So semuanya stop, suddenly stop, music stop, semua orang pun nganga macam ni pun stop, kita pun stop, semua serba stop. Stop guys, kita stop. So kita pun bawa lah dia ke belakang pentas. Actually bukan belakang pentas lah, kita memang macam satu medic room lah. So kita bawa dia ke medic room kat sana, dan kita pun nak macam buatlah apa-apa yang patut untuk membuatkan dia sedar. Actually sebab dia pun bukannya macam sakit teruk ke apa semua. Dia sihat je sebenarnya, sihat dia, tak ada apa. Kalau tak sihat tak ikut kita menari. Dah lah dia memang watak utama. So lepas dah semua lebih kurang dalam setengah jam lah, dan dia okey lah, bangun macam biasa, tak ada apa. So bila dia dah bangun macam biasa, dan kita pun fikir oh mungkin dia tak makan lagi. So kita pun pakat-pakat lah suruh dia pergi makan dengan kita sekali lah, pergi makan lah. Aku dah ingatkan setakat tu je lah. So mandangkan kita dah persembahan dah tergendala macam tu, memang dah tak cantik lah macam. So just kita stop lah tu, kita fikir. So makan-makan, lepas tu nanti kita balik, macam join lah orang lain, bukan balik lah, bila tiba function habis baru balik, dan join orang lain macam biasa lah. Just kita fikir just lupakan sajalah, macam tak best lah kan kalau dah tergendala macam tu, you nak buat persembahan lagi, memang tak lah. Akan tetapi gitu, para hadirin dan hadiran sekalian tidak berpuas hati. Mereka memaksa-maksa dengan sorakan untuk kita meneruskan tarian tersebut. Apatah lagi bila dia orang lihat si Arni tadi selepas makan dah sihat je. Tapi bila kita fikirkan macam dah lambat lah, macam dah pukul berapa masa tu. Tapi dia orang kata tak apa, dia orang tetap nak, sebab dia orang tak puas hati. Macam baru part 1 pun tak habis lagi, belum lagi yang betul-betul macam babak yang sebenarnya, macam tu. Okey, so atas permintaan ramai dengan diri kita yang masih nak belagak diva ni, maka kita pun buatlah persembahan untuk kali kedua. Kita ulang lagi step yang tadi, okey. Buatlah tu, syok banget gitu, okey. Banget syoknya. Bukan kaleng-kaleng syoknya, tapi memang banget syoknya. Terus kita pun menari sampai kat Putri 4 berbaju serong, Putri 4 bersanggu sendeng, Putri 4 bersubang gading, Putri 4 berselendang kuning. Pow! Again? Oh my god. Another one more time. Si Arni pop pengsan lagi. 2 kali pengsan. Kali pertama tu kira okey sikit jugalah. So sampai juga putri ke-6. Ini kali kedua ni sampai putri ke-4 dah pengsan, lagi pendek daripada persembahan yang tadi. Jadi korang rasalah, kita orang nak ke lagi buat persembahan untuk kali ketiga, atau hadirin-hadiran tu nak lagi ke minta kita buat persembahan untuk kali ketiga? Memang tak lah, memang tak. Even kalau diorang minta pun memang tak. Tetapi selepas tu tak ada sesiapa pun berani untuk minta kita teruskan tarian. Dengan kita sendiri memang tak akan buat, sebab kita pun dah rasa something. Okay, actually sebenarnya bukan masa tu je kita rasa, malah sebelum kita buat sebelum kita buat persembahan tu pun kita memang ada juga rasa, cuma kita jenis tak nak layan perasaan sajalah. Sebab sebelum tu pun bukan tak pernah, macam kita buat persembahan dekat resort kat atas tu pun pernah juga, tapi tak adalah sampai pengsan macam kali ni. So masa kita nak start buat persembahan tu, kita macam ada rasa something lah. Sometimes kita bila kita menari tu, kita macam ada orang lain yang macam bernafas menari sebelah kita. Memang ada kawan-kawan kita, tapi kalau kita menari tu kan mestilah ada jarak-jarak tertentu. Tapi yang siapa yang mengalami dia tahulah. Aku nak explain panjang-panjang pun nanti panjang pula durasi video ni, korang pun boring. So bagi sesiapa yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa macam ni, dia akan faham apa yang saya maksudkan.
macam ada seseorang berbisik lah apa semua sebelah kau lah, bayang kau ke apa semua. Okey, tu cerita belah kita lah, tapi kita memang tak akan teruskan lah. Kita untuk yang second time ni, bila benda tu dah terjadi, bukan setakat kita ni meremang tu, dah rasa macam seram, macam even kalau nak pandang kiri kanan pun, sebab walaupun ramai orang, tapi kolam tu kan dah dia set up, dia malap, nak pandang-pandang pun takut. Macam tu tengok pokok yang goyang pun macam nampak orang, tengok lampu pun macam nampak orang, dan semuanya terbayangkan benda macam tu lah bila kita dah kena kan. So maka malam tu majlis pun berakhir lebih awal daripada yang sepatutnya, sebab semua orang dah rasa something. Air pun dah macam tadi air yang tenang tu dah macam bila dia tiup angin dah boleh beriak macam tu. Kita pun macam seram, sejuk lah apa semua. Faham je lah macam mana perasaan tu kalau dah takut kan. Apa pula cerita teman-teman kita, teman-teman penonton kita tu keesokan harinya. Okey, keesokan harinya dan hari-hari selepasnya. Termasuklah tuan pengerusi majlis, termasuklah yang memegang watak Tok Bomoh tu. Kesian dia tak sempat lah, dia nak buat ritual kononnya. Nak lakonkan watak dia, tak sampai kat situ kan. So dia orang pun cerita, dia orang memang macam Tok Bomoh tu kan, dia macam dia nak mengundur diri tau, sebab awal-awal lagi dia memang dah kena kacau. Tapi kan dia macam tak sampai hati, sebab kan macam pelik pula kalau dia cakap ada benda kacau, macam mesti orang tak akan percaya kan. So tuan pengerusi kita tu pun macam dia kata, so bila dia first time dia tengok kita keluar tu, dia macam rasa pelik something, sebab every kita yang 7 orang tu macam ada orang follow kat belakang. So dia kata, tapi orang yang follow kita tu macam semuanya orang yang pakai macam, dia macam orang tapi bukan juga, macam bayang-bayang juga dia kata, tapi semuanya guna macam selendang baju-baju putih, selendang putih macam tu lah. Tapi rasanya kalau kulit mayang tak semestinya putih kan. Jadi kita tak tahu sama betul ke yang tu ke atau benda lain nak menumpang, kita tak tahu. Itu yang pengerusi majlis tu cakap. Sementara member-member kita yang lain pun cerita dia orang lebih kurang macam yang tuan pengerusi ni cerita. Sebab dia orang kata tengok dekat belakang kita macam ada cahaya je yang follow kita. Mula-mula dia orang ingat tu gimmick Ali. Inilah yang buatkan dia orang tenganga tu masa mula-mula tengok kita tu tadi kan. Tenganga macam tu sebab dia orang tengok bercahaya-cahaya, hebatnya dia orang punya gimmick tu. Macam tu lah dia orang fikir, that's why dia orang tenganga. Manalah dia orang tahu sebenarnya kita tak ada pun buat gimmick sampai macam tu. Kita pakai baju biasa je lah. Tapi itulah selepas tu malam tu kan. Ini cerita besok paginya lah. Tapi nasib baiklah lepas tu memang tak adalah gangguan yang teruk sangat, sebab lepas tu kita memang panggil ustaz lah, sebab ustaz pun tak jauh daripada tempat kita tu. So kita panggil dia untuk untuk doakan kita semua, kita yang ikut dalam tarian tu, supaya tak kena ganggu lagi lah. So macam tu lah cerita dia. Tapi cerita tu kita sampai sekarang tak tahu apalah yang berselendang-selendang putih tu, apa pula cahaya-cahaya yang teman-teman hadirin kita tengok tu.